Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan untuk menggunakan kurnia pribadi baginda kepada seramai 20,728 orang penerima di seluruh negara yang terdiri daripada beberapa golongan, iaitu orang-orang berkeperluan khas, anak-anak yatim, orang fakir miskin dan penerima bantuan kebajikan bulanan sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini secara serentak di keempat-empat daerah bermula kemarin Ahad 17 hari bulan April 2022 dan disambung semula esok Selasa 19 hari bulan April 2022 dan seterusnya. Kurnia pribadi Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tahun ini adalah merupakan kali ke-13 ianya diadakan yang bertujuan bagi membantu meringankan beban golongan-golongan tertentu di negara ini. Seramai 13,563 orang penerima bagi daerah Brunei dan Muara, 3,375 penerima bagi daerah Belait, 2,883 orang penerima bagi daerah Tutong dan 907 orang penerima bagi daerah Temburong akan menerima kurnia pribadi baginda pada tahun ini. Memandangkan negara ini masih lagi berhadapan dengan jangkitan COVID-19, maka ke arah menjaga keselamatan semua pihak dari penularan wabak COVID-19, pengagihan kurnia pribadi Kebawah Dulia Maha Mulia pada tahun ini akan sekali lagi diserahkan terus kepada para penerima di tempat kediaman masing-masing di keempat-empat daerah seperti mana yang pernah dibuat pada tahun 2020. Bagi tujuan tersebut, sebanyak 103 kumpulan yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan termasuk pasukan beruniform, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan dilibatkan bagi mengagihkan kurnia pribadi berkenaan, yang mana jumlah keseluruhan para petugas bagi tujuan tersebut adalah seramai 515 orang, termasuklah juga penglibatan dan kerjasama beberapa syarikat kepunyaan kerajaan yang lain termasuk Data Stream Digital Sendirian Berhad DST. Adalah diharapkan kerjasama bersepadu yang dirancang ini akan membuahkan hasil yang dihasratkan, khususnya dalam memastikan pengagihan kurnia pribadi kepada golongan-golongan tertentu di negara ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna demi menanai hasrat Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk sama-sama melihat golongan-golongan tersebut ini juga tidak ketinggalan dari menerima bantuan baginda sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. 1,693 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 16 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 11,183 dos, iaitu 26.1% dalam kumpulan umur tersebut. Sementara itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 62.8%. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. 176 kes baru telah dilaporkan, iaitu 143 hasil ujian ART dan 33 kes adalah hasil dari 1,043 ujian makmal RT-PCR yang oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 140,023 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat satu kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU.
manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 236 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 138,403 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,402 kes, iaitu 50 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,352 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia di mana kes tersebut dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19 dan kes ini telah menerima 2 dos vaksin. Majlis Selawat Senegara Selawat Tafrijiah akan diadakan secara serentak bermula dengan sembahyang Fardu Zuhur di masjid-masjid utama di kesemua daerah. Majlis akan berlangsung esok Selasa 19 April 2022 dengan tumpuan utama di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Majlis yang jurung kalinya diadakan di peringkat negara itu juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran RTB. Majlis Selawat Senegara Selawat Tafrijiah merupakan salah satu SOP agama yang perlu dilihat dengan kacamata ilmu berdasarkan akidah. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa wawancara khas pengenalan Selawat Senegara Selawat Tafrijiah. Selawat Tafrijiah yang dibaca sebanyak 11 kali seorang secara serentak akan dibawakan dengan rentak dan irama selawat yang dicipta khas mengikut konteks isi kalimah selawat Tafrijiah. Ianya bertujuan untuk menaikkan semangat para pendengar agar ikut serta berselawat dan dapat menjadi tarikan kepada orang ramai untuk sentiasa mengulang-ulang dan memperbanyakkan selawat Tafrijiah ini. Penganjuran Majlis Selawat Senegara Selawat Tafrijiah oleh Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Mufti Kerajaan ini adalah merupakan salah satu usaha berterusan yang dilaksanakan ke arah mengamalkan vaksin ketuhanan. Sebaik-baik amal di bulan Ramadan ialah memperbanyakkan sedekah dan bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan mereka yang memerlukan bantuan. Sehubungan itu, 55 anak yatim, 20 ibu tunggal dan 20 golongan asnaf menerima sumbangan pada majlis bersungkai dan penyampaian derma melalui projek amal Impian Cahaya Iman dan Halwun Rizqin. Majlis berlangsung di Kampung Serusup. Terdahulu diadakan penyerahan naskah Al-Quran yang disampaikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin PN Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma oleh wakil-wakil syarikat yang terlibat dalam projek berkenaan kepada golongan asnaf, ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim. Sementara itu, Majlis Perundingan Kampung Jerudong B bersama YMRM Group dan Persatuan Warisan Kedayan Jerudong juga mengadakan penyampaian derma anak-anak yatim, orang kurang upaya dan fakir miskin. Penyampaiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Alok Amitabh Dimri, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam dan Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sumbangan adalah bagi meringankan beban mereka di samping menambah perbelanjaan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Majlis didirikan di Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Kampung Jerudong. Orang ramai kini boleh melaporkan keputusan ART masing-masing melalui aplikasi Bru Health. Kita ikuti maklumat lanjut mengenainya melalui promo ini.
Masjid Serdang melalui jawatan kuasa takmir masjid berkenaan mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khadiruddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis didirikan di kubah makam Diraja. Majlis merupakan aktiviti takmir dan keagamaan yang dikendalikan oleh Masjid Serdang sempena bulan Ramadan. Di samping itu, majlis bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan pegawai-pegawai masjid, jawatan kuasa takmir dan para jemaah. Bagi meraih manfaat memahami isi kandungan Al-Quran dengan sebaiknya, siri tadabbur Al-Quran diteruskan lagi secara maya. Program dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui Urustia Program Keagamaan Belia PKB. Lebih 60 orang menyertai program tersebut. Sesi tadabbur Surah Al-Fil disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Radin Haji Haqi dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Dengan adanya program tersebut, para peserta dapat mempelajari bidang tafsir Al-Quran secara intensif serta mendalami dan memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Program juga boleh diikuti secara langsung di laman media sosial Instagram Belia Da'i dan Facebook Belia Da'i Brunei. Tapi berkaitan dengan kisah yang ada di dalam, terdapat 3 format untuk mengaji. Mereka baca ketika itu adalah nanti Quran yang akan diturunkan kepada Rasulullah SAW. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi jawatan Ketua Kampung Kawasan 1 dan Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara RPN Meragang Mukim Serasa diadakan di Dewan Serbaguna Pusat Tingkatan 6 Meragang. Pengundian dilaksanakan dengan menggunakan kertas undi dan menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK. Calon tunggal mengisikan jawatan Ketua Kampung Kawasan 1 RPN Meragang, Awang Mazlan bin Haji Jumat, berumur 45 tahun. Sementara calon-calon bagi mengisi jawatan Ketua Kampung Kawasan 2, Awang Muhammad bin Haji Tamin, berumur 51 tahun dan Awang Tasad bin Haji Tamam, berumur 55 tahun. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung juga berlangsung bagi Kawasan 2 dan Kawasan 4 Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan Mukim Brakasbi. Calon tunggal mengisi jawatan Ketua Kampung Kawasan 2 Awang Haji Omar bin Haji Sapar berusia 55 tahun. Sementara calon bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Kawasan 4 Awang Haji Muhammad Fazli bin Haji Suhaili berusia 38 tahun. Keputusan akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya.